Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam video kali ini kita nak bincang berkenaan dengan perbahasan para ulama berkaitan dengan hukum forex trading. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Saya sebenarnya mengambil risiko yang agak besar bila membuat recording video berkaitan dengan perkara ini, sebab saya akan mendedahkan diri saya kepada kecaman, kutukan, kritikan daripada rakan-rakan kita yang orang kata terlibat dengan forex trading inilah. Okay? Disclaimer dulu, mungkin saya bukanlah orang yang pakar ataupun saya bukan ada background latar belakang dalam dunia keuangan Islam sebagaimana yang kita dapat dengar daripada pakar-pakar di luar sana. Jadi saya sebenarnya tujuan video ini adalah untuk kita tengok perbahasan-perbahasan yang disebut oleh para ulama yang mungkin arif dalam bidang tersebut. Saya buat video ini adalah kerana atas dasar saya rasa risau dengan perkembangan yang dapat saya lihat sekarang ini, di mana ramai di kalangan anak muda Melayu Islam yang mempromosikan forex trading ini. Okey, bila kita buka video dalam YouTube contohnya, sebelum kita dapat tonton video yang kita nak tengok itu, saya biasa tengok iklan yang mana anak muda Melayu mempromosikan platform-platform yang berkaitan dengan forex trading ini. Jadi itu menjadi satu kerisauan kepada kita. Kalau kita ingat awal tahun ini ataupun tahun lepas kan, ada satu iklan yang menjadi viral di seluruh negara berkaitan dengan promosi judi yang dibuat oleh anak muda Melayu, dalam bentuk tarian, nyanyian dan sebagainya, yang mencetuskan fenomena bantahan secara besar-besaran dalam media sosial khususnya, bila mana anak muda mempromosikan judi secara online. Jadi waktu itu kita tengok reaksi masyarakat kita nampak jelas tentang perkara tersebut. Tapi bila ada rakan-rakan kita anak muda Melayu Islam yang mempromosikan forex trading ini, seolah-olah macam tak ada apa-apa. Okey, itu yang agak merisaukan saya. Dan saya bincang dalam rakan-rakan saya dalam yang terlibat dengan dunia pelaburan ini dalam grup yang khusus. Kita duk bincang kita rasa risau dengan perkembangan ini, seolah-olah macam tak ada apa-apa, tak ada unsur-unsur yang kita perlu takuti dan sebagainya, seolah-olah macam tak ada apa yang berlaku. Jadi that's why saya ambil inisiatif ini untuk orang kata seolah-olah untuk orang kata untuk mencetuskan sedikit kesedaran pada kita untuk mencari apa sebenarnya yang betul dalam konteks ini. Okey, kalau kita tengok dalam YouTube contohnya, bila kita search kan, kita search perkataan forex saja, forex trading. Okey, tuan-tuan boleh tengoklah. Okey, siapa yang mempromosikan forex ini? Ada juga yang overseas. Okey, tapi yalah, ada anak-anak muda Melayu Islam yang mempromosikan forex ini. Saya tak nak sebutlah secara khusus Okey. Saya tak nak sebut. Okey, secara khusus lah. Mungkin tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube masing-masing lah. Okey. Dan tuan-tuan semua, bila kita bincang berkenaan dengan hukum trading forex ini, ramai yang membuat rujukan kepada Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Ahmad Dasuki. So mungkin kita boleh dengar sikit komen Ustaz Ahmad Dasuki berkaitan dengan hukum forex ini. Boleh tolong jelaskan apakah hukum menjalankan perniagaan urus niaga forex melalui internet? Anak sebut begini Anak ni dengar betul-betul. Forex ni sama dengan forex yang ada mata wang, pertukaran mata wang dekat luar tu.
perniagaan forex ni kalau dalam internet dia masuk memang ada duit itu margin panggil. Margin dia tu ada, duit tu ada. Maka diharuskan dalam Islam perniagaan tersebut. Jangan ada unsur judi, jangan ada unsur riba, jangan ada unsur gamble. Gamble ni maknanya kita dalam keadaan yang jangan ada unsur judi. Judi ni maksudnya kita agak-agak yang ni kena jual. Kalau kita boleh jual sekarang, untung kita. Dia tak ada technical analysis. Dia tak baca pasaran dunia macam mana. Maka dalam keadaan demikian, dia masuk dalam keadaan begini, haram hukum dia. Sekali lagi anda sebut asal hukum adalah harus. Asal hukum niaga dia harus. Tapi kalau sekiranya ada unsur-unsur judi, ada unsur riba, ada unsur yang disebut dengan suap. Faham ke tak faham? Buat faham ni. Nak sebut ada unsur yang demikian yang menyebabkan jatuh haram, maka haramlah dia. Okey, Ustaz Rosuki kata secara umumnya, secara prinsipnya halal hukumnya. Unless sekiranya terdapat unsur judi dan juga unsur riba menyebabkan forex trading ini menjadi forex trading secara online ini menjadi haram. Kalau ada unsur riba, unsur judi, maka dia akan jadi haram. Okey, inilah yang menjadi orang kata antara pegangan rakan-rakan kita yang berpegang bahawa forex trading ini adalah harus hukumnya. Cuma kita tak nak bias, kita tengok apa yang disebut oleh asatizah yang lain berkaitan dengan forex trading ini. Untuk permulaan mungkin kita tengok apa yang disebut oleh Dr. Rozaimi. Contoh hadis Ubadah ibn Samit, riwayat Muslim. Dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'i dhahabi bil-dhahab wal fiddati bil-fiddah wal burri bil-burri wasya'iri bil-sya'iri wasya'iri bil-sya'iri wat tamri bil-tamri wal milhi bil-milhi illa sawa'an bi sawa'in 'ainan bi 'ainin faman zada aw izdada faqad arba. Hadis riwayat Muslim. Ubadah bin Samit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam, kecuali sama banyak dan berlaku serahan dalam majlis. Ainan bi'ain, tak hutang, tak bertanggung. Bila kita nak beli emas dengan emas, bila nak beli emas dengan emas, mesti ada dua syarat. Pertama, jangan tangguh. Serah barang kita, ambil barang dia. Sawa'an bisawa'in, mesti sama berat. Okey, Ustaz Rozaimi quote satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini menjadi satu hadis yang mendasar tentang hukum. Bila kita baca perbahasan para ulama berkaitan dengan hukum forex ini, antara hadis yang akan kita temui para ulama guna adalah hadis inilah, hadis Ubadah bin Samit, yang mana Rasulullah melarang melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, okey, dan umpamanya. Jadi dulu saya juga tak faham kenapa Rasulullah larang kan emas dengan emas, kenapa tak boleh beli kan, kenapa tak boleh berurus jual beli, kecuali ada dua syarat sebagaimana disyarahkan oleh Ustaz Rozaimi tadi, iaitu tidak bertangguh, okey, dan juga sawa'an bisawain, maksudnya sama berat. Okey, dulu saya tak faham juga. Sebenarnya emas dengan emas ni, perak dengan perak ni maksudnya adalah pertukaran mata wang lah. Okey, sebab orang dulu dia menggunakan emas dan perak sebagai mata wang. Okey, bila Rasulullah kata dia melarang, maksudnya larangan itu adalah mata wang dengan mata wang. So kita tak boleh beli mata wang dengan mata wang kecuali dua syarat tadilah.
Okey, iaitu berlaku secara serentak dan juga sama berat dia. Dalam konteks emas tu sama berat lah. Jadi itu adalah satu dasar yang sangat penting lah untuk kita faham bila kita nak bahas berkenaan dengan hukum berkaitan dengan hukum forex trading ini. Seterusnya kita tengok apa yang disebut oleh Ustaz Zaharuddin bila ditanya berkenaan dengan hukum forex ini. Okey, sama-sama kita hayati. Hukum forex trading online. Forex trading ada dua jenis forex. Ya. Jadi keputusan Majlis Fatwa Perlis, perdagangan mata wang secara online melalui platform-platform sama ada tempatan atau luar negara diharamkan. Sama ada dijalankan oleh individu atau institusi perbankan dan lain-lain. Itu dia statement pendek dia. Semua forex trading haram. Walaupun ada orang dia berhenti kerja sebab main forex trading. Ada orang kaya buat main forex trading. Tapi kaya tak semestinya bahagia. Okey, Ustaz Zaharuddin dia bermula dengan mengatakan bahawa forex ni ada dua jenis. Iaitu forex trading secara online yang sebagaimana ramai orang mempromosikan, dan satu lagi adalah forex exchange yang kita biasa buat bila contohnya kita nak keluar negara contohnya. Bila kita nak pergi ke negara Europe contohnya, kita tak bolehlah bawa ringgit Malaysia ke sana sebab orang tak terima duit kita kan. Jadi apa yang kita buat, kita bawa duit kita itu, kita pergi ke penguruk wang, okey, dan kita tukar. Okey, tukar duit itu dengan duit euro. Okey. Jadi yang tu boleh dikatakan semua ulama kata halal lah. Dibolehkan ataupun dibolehkan, halal. Tapi yang satu lagi adalah forex trading yang biasanya dilakukan secara online. Yang tu sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Zaharuddin adalah haram. Kebanyakan para ulama kata haram. Majlis Fatwa Negeri Perlis pun kata haram. Bukan Negeri Perlis saja, nanti kita tengok fatwa-fatwa negeri-negeri lain juga, insya-Allah. So seterusnya kita tengok apa yang disebut oleh Ustaz Mazhar lah. Ni Mufti Negeri Perlis sendiri. Okey, sekejap. Hukum bermain forex exchange, dia tuan-tuan, kesimpulan boleh kita kata secara ringkas, kebanyakan benda ni permainan penipuan. Dia ada gharar yang fahish, ketidakpastian yang menjelekkan, dan dia ada unsur judi, qimar, dan tak tahu dia beli apa. Dia platform ni dia beli apa. Semua orang kata beli mata wang lah apa, semua gharar, benda yang tak jelas, tak tahu, main atas internet saja. Jadi kesimpulannya Mufti Perlis kata haram lah. Okey, kebanyakan para ulama mengatakan bahawa hukum trading forex secara online ini adalah haram hukumnya. Okey, ni bukan sebarang ustaz, ni mufti sendiri. Ini mufti sendiri yang mengatakan bahawa hukumnya adalah haram. Okey, seterusnya kita tengok apa yang disebut oleh Ustaz Azhar Idrus lah. Mungkin ramai di kalangan kita yang follow Ustaz Azhar Idrus kan. So kita tengok apa yang disebut oleh Ustaz Azhar. Jadi masalah forex ni gini, kita nak beli mata wang asing boleh, beli cash. Kita dengar sekarang mata wang jatuh. Amerika kalau dulu RM4 $1 sudah jatuh RM2 sebab Obama melawat Malaysia, jatuh RM2 contoh. Kita pun bila jatuh RM2 kita belilah duit cash money. Kita beli duit dolar, tak banyak, kita beli dalam 1 juta dolar. Jadi bila naik balik wang Amerika, kita jual 1 juta dolar. Hak ni harus. Faham lagi? Boleh. Nak nega gitu. Nah, macam emas sama kan? Dia ikut harga emas. Emas sekarang berapa sekilo? Sekilo tak pernah beli. Lebih kurang 150,000 lah.
Katakan emas tu turun harga 140,000, kita pun belilah dalam 1,000 kilo. Bila emas tu naik 150,000 ringgit sekilo, bermakna 10,000 atas kilo. Kita beli itu 1,000 kilo. Nah, kita akan dapat 100,000 ringgit. Nampak lagi? 100,000 ringgit. Itu harus. Jadi Ustaz Zah kata kalau kita buat macam kita pergi ke pengurus wang lah, kita tukar ringgit pada euro, ringgit kepada yen dan sebagainya. Jadi itu hukumnya adalah halal lah. Okey, berbanding dengan hukum trading secara online, trading forex secara online, yang tu boleh dikatakan para ulama mengatakan bahawa haram lah. Okey, kebanyakan para ulama mengatakan haram, tuan-tuan. Saya nak satu lagi perbahasan yang disebut oleh Ustaz Mustafa Muhammad Suki yang berkaitan dengan hukum forex ini. Yang mana kalau kita, maksudnya dia pertukaran mata wang antara satu negara dengan satu negara untuk kita gunakan, mungkin nak pergi ke negara itulah. Contohnya kalau kita kata nak pergi haji dan umrah kan, maka sudah tentu tak boleh guna ringgit kat sana, nanti kena gelap dengan Pak Arab sana kan. Jadi kita kena tukar riyal. Jadi bila dah tukar riyal tu, maka itu adalah sebenarnya tukaran mata wang asing. Dan apa syaratnya? Syarat dia adalah Nabi SAW dalam riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, ad-dhahabu riwayat riba ila hadiah. Maksudnya tukar emas dan juga perak dia adalah satu riba. Dia lah item riba ini yang mana kalau kita tak pandai jadi riba lah. Kemudian melainkan on the spot. Jadi melainkan takabut, melainkan juga lending juga. Maksudnya saya pergi dekat yang dipanggil sebagai pengurus mata wang, saya tukar terus dengan dia, saya terus dapat duit tu. Jadi dia tak boleh ada lewat delay. Contohnya saya pergi katalah dai ada buka satu forex exchange kan, maksudnya pertukaran mata wang asing, pengurus mata wang. Kemudian saya pergi kat dai, ni sebab sembang-sembang kan kawan-kawan kata ni ada 2,000 ni nak tukar. Tukar dulu lah, saya nak pergi minum teh je kawan kan. Jadi sebenarnya minum teh tu tak boleh jadi riba. Dia mesti tukar tu terus, kita tukar duit ringgit dan terus dapat duit dia punya duit riyal tadi. Tak unsur bertanggung. Itu satu, itu pertukaran mata wang asing. Isu yang kedua adalah kita memperdagangkan mata wang asing ini melalui platform internet. Dan melalui platform internet, maksudnya kita nak beli satu mata wang itu dan kita beli itu dengan harapan supaya nanti mata wang tu naik, kita jual, kita tutup, kemudian pada waktu itu kita dapat dia punya profit, keuntungan. Baik, ini adalah perbincangan yang panjang di kalangan para ulama. Setakat ini wallahu taala a'lam, lebih daripada 20 fatwa, sama ada peringkat antarabangsa dan juga peringkat Malaysia yang mana gabunglah, yang menfatwakan ia adalah haram dan tidak diharuskan forex trading itu. Jadi di sini kalau kita melihat bahawa badan fatwa besar ni, contoh kalau saya boleh sebutkan juga, sebelum itu juga para ulama telah bincang panjang. Contohnya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qarafi, Imam Ibn Rushd, Imam Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Imam Ibn Qayyim dan sebagainya telah membincangkan isu berkaitan tentang mata wang ini. Dia tak boleh memberanakkan mata wang. Maksudnya kita laburkan mata wang untuk dapat mata wang lebih. Dia sebab dia adalah medium of exchange, dia adalah medium pertukaran. Jadi saya bagi duit dekat dai, saya tak boleh dapat duit, saya mestilah dapat barang. Itu dia punya konsep asasnya. Jadi duit ni dia tak boleh kita gunakan duit tu untuk dapatkan apa-apa barang sebenarnya. Duit tak boleh makan. Kalau kita bagi duit dapat biskut boleh manfaat kan. Jadi duit ni nak buat apa? Nak gigit ke kan? Ataupun nak buat telinga ke? Tak boleh. Jadi dia adalah duit. Okey, so semua ni badan fatwa para ulama pada sebenarnya tak membenarkan. Majlis Kesatuan Fiqh Sedunia tidak membenarkan. Majlis Pengawasan Syariah dan juga Audit, itulah IUP, tidak membenarkan. Majlis Ulama Indonesia 2016-2006 tidak membenarkan. Dan juga Majlis Ulama Majmuk Fiqh Daudi, maksudnya juga ataupun kita panggil sebagai fatwa-fatwa negeri juga tidak membenarkan. Kalau di Malaysia contohnya, kalau kita lihat Perlis tidak membenarkan. Kita tengok juga Pahang tidak membenarkan, Selangor juga fatwa, wilayah juga fatwa, Perak juga fatwa. Jadi kalau kita melihat ini banyak negeri yang telah fatwa, peringkat negara dan sebagainya, maka kita elakkan pelaporan yang seperti ini kerana fatwa para ulama ni adalah satu benda yang kita kena ikut. Kita nak ikut siapa lagi? Takkan nak ikut pemancing kan? Okey, secara kesimpulannya Ustaz Mustafa sebut
kebanyakan para ulama, kebanyakan fatwa yang dikeluarkan berkaitan dengan forex trade secara online haram hukumnya, tuan-tuan. Haram hukumnya. Jadi itu orang kata kita nak ikut siapa lagi, sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Mustafa kan. Kita nak ikut siapa lagi kalau bukan para ulama. Alright. Untuk last, mungkin saya nak bawa tuan-tuan semua untuk menghayati apa yang disebut oleh PU Azman berkaitan dengan perkara ini. Sebenarnya panjang video ini. Kita nak tengok satu part saja, iaitu pesanan PU Azman berkaitan dengan hukum forex banyak trading. benda ni. Kalau bagi diri kita yang nak menyertai satu-satunya benda jenama urus niaga, kalau kita rasa macam boleh ke tak boleh ya, macam yakin tak, dekat situ dah fatwa dah. Dekat situ dah fatwa untuk diri sendiri. Yang tak yakin dan rasa bawa kepada syubhat, maka Nabi sebut dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragu-ragukan kamu dan pilih benda yang meyakinkan kamu. Akal tak yakin dengan urus niaga tu sebab ada rasa macam boleh tak boleh. Kita pun tak tahu siapa yang uruskan. Ada panel syariah ke tidak? Setakat perbahasan saya dengan perbincangan dengan alim-alim yang memang dalam bahagian ekonomi, senang saja dia bagi kata kunci. Akan nak join satu urus niaga ataupun company, ada panel syariah ke tidak? Bagi orang awam, kalau ada panel syariah, itu sudah dapat menjadi pembantu kepada keyakinan. Okey. PU Azman sebut hadis Nabi SAW, bila kita rasa macam tak confident kan, ragu-ragu tentang sesuatu hukum. Ada ulama kata halal dan ramai sebenarnya kata haram. Ada sebahagian para ulama kata halal. Jadi macam mana kita nak selesaikan isu ini? Rasulullah sebut da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang meragukan kita, yang kita confuse, yang kita tak yakin, tak confident dan sebagainya, kepada benda yang memang kita confident, kita yakin. Okey, sekarang ni forex secara trading halal ke haram? Halal ke haram? Kita confuse kadang-kadang kan bila kita bahas tentang hukum ini. Yang paling selamat adalah kita tak terlibat terus. Tinggalkan terus. Itu yang apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab saya tahu ramai di kalangan kita yang mungkin dia akan korek lah pandangan para ulama itu dan ini yang menyebut bahawa forex ini haram, forex ini ada halal. Ya, memang kita boleh jumpa. In fact, kalau kita cari para ulama, ada juga ulama yang kata pakai tudung untuk wanita ni tak wajib. Okey, ada juga yang para ulama kata solat Jumaat mungkin tak wajib. Okey. Mungkin ada juga yang kata yalah, kalau kita nak cari dalil-dalil ataupun pandangan para ulama yang orang kata terpencil, kita akan jumpa. Tapi yang paling selamatnya, tuan-tuan, adalah kita amalkan apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Da' ma yaribuka ila ma la yarib. Okey, tinggalkan apa yang meragukan kita kepada benda yang tidak meragukan. Jadi itu adalah konsep asas yang kita perlu fahami. Jadi kalau benda halal yang jelas halal itu ada, kenapa kita nak terlibat dengan benda-benda yang meragukan? Kan itu point saya. Saya tahu ramai mungkin yang tak berpuas hati, yang marah, yang akan kritik saya tentang perkara ini, tapi saya menjalankan tanggungjawab saya lah untuk orang kata mempromosikan benda-benda yang hak, yang betul, supaya di akhirat nanti saya tidak dipertanggungjawabkan. Saya tak tegur rakan-rakan kita yang terlibat dengan benda-benda yang seumpama ini. Tuan-tuan semua, kalau kita tengok perbahasan dalam JAKIM contohnya, tuan-tuan boleh baca, boleh Google saja hukum forex ini. Banyak tuan-tuan Majlis Jabatan Tugas Perunding Hukum Syarat Negeri Pahang, okey, mesyuarat menegaskan bahawa perdagangan pertukaran wang asing forex oleh individu secara individual spot forex melalui forex elektronik adalah melibatkan item ribawi, iaitu mata wang. Dan dari sudut fiqhiyah, ia tertakluk di bawah hukum bai' as-sarf yang perlu dipatuhi syarat-syarat umum jual beli dan syarat-syarat khusus bagi bai' as-sarf sebagaimana berikut. So sebenarnya kalau kita nak baca ni panjang lebar lah. Dia punya kesimpulannya, mesyuarat juga menegaskan bahawa keputusan yang tidak terpakai
ke atas urus niaga pertukaran mata wang asing menerusi kaunter pengurus wang berlesen. Ini sebagaimana kita sebut tadilah, forex ada dua, forex exchange yang mana kita buat di pengurus wang tu itu halal. Manakala hukum forex trading secara online yang ramai di kalangan kita yang terlibat, na'udzubillah, yang tu boleh dikatakan kebanyakan para ulama mengatakan bahawa haram hukumnya. Ada juga satu artikel dalam majalah Labur, tuan-tuan boleh baca, forex trading online, fatwa mana yang kata harus. Tuan-tuan boleh baca lah, panjang lebar dia sebut tentang dia compile beberapa fatwa daripada para ulama. Hukumnya contohnya Prof Rafiq Yunus Al-Misri tahun 2010 mengatakan bahawa hukumnya haram kerana spekulasi melampau berbentuk gambling dan tidak menepati kaedah sarf. Okey. Sebenar yang dikenakan oleh Islam, iaitu riba serta penyumbang kepada krisis ekonomi. Okey. Dr. Wa'il Arabia dan Ahmad Abdullah Al-Wa'an Al-Aun. Kajian ini memberi fokus kepada kaedah margin dan leverage yang digunakan dalam forex trading. Kajian ini menganggap semua transaksi berasaskan margin dan leverage adalah haram kerana terdapat unsur qard, okey, yang menghasilkan keuntungan pada platform, dan ini adalah riba. Jadi tuan-tuan boleh baca lah banyak lagi. Boleh Google saja majlahlabu.com, okey, hukum berkaitan dengan hukum forex. Dan ada kompilasi Majlis Fatwa Indonesia, okey, Majlis Fatwa negeri-negeri kita. Tuan-tuan semua, saya katakan bahawa secara kesimpulan, kebanyakan para ulama mengatakan bahawa hukum forex trading secara online itu adalah haram. Okey. Jadi tuan-tuan semua, kalau ada pandangan ulama ataupun asatizah kita yang mengatakan halal, ya itu mungkin perbahasan akademik, yang mungkin pandangan-pandangan itu adalah pandangan yang terpencil. Jadi kita untuk selamat, saya rasa sama-sama kita berpegang dengan hadis yang disebut oleh Piyu Azman tadi, da' ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan apa yang meragukan kita kepada benda yang tak meragukan. Okey, kalau benda halal itu banyak di luar sana, pelaburan saham banyak, yang patuh syariah, yang ada orang kata penasihat syariah yang kontrol, yang melihat satu persatu. Kalau yang tu pun banyak dah tuan-tuan. Dekat Bursa Malaysia pun tak cukup nak makan dah kalau kita betul-betul belajar. Yang tu dah banyak dah tuan-tuan. Kenapa nak terlibat dengan benda-benda yang syubhah, yang kebanyakan para ulama mengatakan bahawa ianya adalah hukum haram. So saya rasa itu saja untuk perkongsian kita pada kali ini. Saya harap sangat pada rakan-rakan kita yang punya kesedaran untuk menyebarluaskan video ini supaya benda ini menjadi orang kata melawan balik trend yang berlaku ini. Okey, supaya benda ini tak berlarutan, supaya rakan-rakan kita boleh sedar dan boleh go back balik kepada asas yang disebut oleh Nabi SAW. Okey, itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih tuan-tuan semua. Saya mohon maaf sekiranya ada yang terasa, ada yang mungkin tak suka dengan apa yang saya share ini. Okey, saya bukan share pandangan peribadi saya, tapi saya nak share apa yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan hukum forex trading secara online ini. Wallahu a'lam. Terima kasih tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.